perbincangan ataupun perbahasan ilmu yang hari ini kita akan masuk tajuk yang baru. Yang lepas kita telah selesai berkaitan dengan pembersihan harta secara ringkas. Jadi hari ini kita akan masuk dalam satu tajuk yang mungkin bukan muamalat yang kita biasa dengar, tetapi satu topik di bawah tajuk ekonomi. Jadi hari ini tajuknya adalah pengagihan kekayaan di dalam Islam. Tajuk kita pada hari ini ialah pengagihan kekayaan di dalam Islam. Jadi sebelum kita masuk, kita akan sebutkan sedikit tajuk-tajuk perbincangan kita pada hari ini. Hari ini saya akan sentuh berkaitan dengan kekayaan ataupun makna kaya, dan kemudian kita akan bincangkan tentang ekonomi dari sudut pandang bukan Islam ataupun sekular, dan sedikit pandangan berkenaan dengan ekonomi Islam. Dan kemudian kita akan masuk berkaitan dengan konsep pengagihan kekayaan dalam Islam dan seterusnya. Jadi tanpa buang masa, kita mulakan dengan makna kekayaan. Jadi kaya menurut kacamata Islam. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi SAW bersabda, bukanlah orang yang kaya adalah yang banyak hartanya, tetapi orang yang kaya adalah orang yang kaya hati ataupun jiwanya, yakni merasa cukup dengan pemberian Allah SWT. Jadi hadis ini menjelaskan bahawa kekayaan sebenarnya adalah kekayaan jiwa, iaitu orang yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Dia berasa cukup dengan pemberian yang benda ini kita panggil sebagai qanaah, merasa cukup. Dia redha dan tidak tamak dalam mencari harta. Jadi saya hanya ingin sebut berkaitan dengan kekayaan dari sudut pandang Islam, supaya kita dapat ambil pengajaran bahawasanya kekayaan yang kita kejar dalam dunia ini, yang akhirnya adalah tujuan sebenarnya adalah mendapat ridha Allah SWT. Harta ataupun kekayaan itu bukanlah tujuan, tetapi hanyalah sebagai alat sahaja. Alat untuk mendapatkan tujuan, iaitu mendapat keridhaan Allah SWT. Jadi kita faham sedikit berkenaan dengan kekayaan dari segi Islam, kemudian kita masuk berkenaan dengan ekonomi. Jadi ekonomi ini dia ada banyak definisi dalam konteks sekular ataupun yang bukan Islam. Ekonomi ini dia ada banyak definisi, dan antara definisi yang saya ambil adalah ekonomi ini adalah satu bidang sains sosial. Sebab kadang-kadang kalau kita cakap ekonomi tengah jatuh, ekonomi tengah naik dan sebagainya, bila kita tanya ekonomi ni apa sebenarnya. Jadi ekonomi ni, kalau orang tanya, ekonomi ni adalah satu bidang kajian sains sosial yang mengkaji tentang satu sumber yang terhad untuk kemahuan yang tidak ada had. Saya ulang balik, ekonomi ni adalah satu kajian yang mengkaji berkenaan dengan hubungan di antara sumber yang terhad dengan kemahuan yang tidak terhad. Jadi sumber yang terhad ni maksudnya, contoh kita ada sumber alam. Jadi ekonomi dari sudut pandang sekular memandang sumber-sumber yang ada dalam bumi ni, dalam dunia ni adalah terhad. Jadi bila mana dia terhad, dan dalam keadaan manusia ni tamak, dia nak miliki segalanya, dia nak buat macam-macam, nak buat rumah sana sini, dia nak buat macam-macam dengan sumber yang terhad ni. Jadi macam mana nak kawan sumber yang terhad ni untuk memenuhi kemahuan manusia yang tidak ada had? Jadi itu definisi ekonomi. Jadi itu sedikitlah berkaitan dengan ekonomi sekular. Jadi macam mana pula dengan ekonomi Islam? Ekonomi Islam ni kita boleh bawa dulu persoalan utama, iaitu yang pertama, apakah objektif utama manusia di dunia ini, dan yang kedua, bagaimana untuk mencapai matlamat ataupun objektif tersebut. Jadi ekonomi Islam ni kita boleh kata salah satu kajian
sains sosial yang membolehkan orang ramai untuk melaksanakan tanggungjawab mereka kepada Allah dan kepada masyarakat mereka. Jadi ekonomi Islam ni dia mengkaji masalah-masalah ekonomi, tetapi kita ada objektif. Objektif kita bukan kekayaan ataupun sumber-sumber yang terhad itu, tetapi objektif kita adalah kenapa kita dijadikan sebagai manusia. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita pergi lebih jauh sikit, tadi saya sebut ekonomi sekular ni dia pandang sumber-sumber dekat dunia ni adalah sumber yang terhad. Tetapi betul ke sumber-sumber yang ada di dalam dunia ni adalah terhad? Jadi dalam sudut pandang Islam, kita tahu bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan segalanya dengan cukup. Tidak mungkin Allah Taala cipta manusia di bumi dalam keadaan tidak cukup. Jadi sumber-sumber yang ada bukanlah tidak cukup ataupun terhad, tetapi kemampuan kita ataupun kita punya pengetahuan dalam mencapai ataupun mendapat sumber-sumber tersebut adalah kurang. Sebagai contoh, dulu mungkin tidak ada galian-galian petrol dan sebagainya, tapi hari ini kita dah ada teknologi dan kemampuan untuk dapat sumber-sumber yang ada dalam dasar laut dan sebagainya. Jadi bukanlah sumber itu tidak terhad. Ini daripada kacamata Islam, sumber itu terhad hanya disebabkan kekurangan manusia sendiri dalam berteroka dan kekurangan ilmu. Jadi itu dari segi sumber. Manakala dari segi kemahuan, ya, Islam iktiraf kita sebagai manusia kita memang ada banyak kemahuan, tapi kita kena salurkan kemahuan kita dengan cara yang betul. Sebab apa? Sebab dunia ni hanyalah sebagai jambatan kepada alam akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Az-Zariyat, tidak aku, yakni Allah, jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi dunia ni adalah sementara sebagai satu jabatan kita ke akhirat. Okay, itu secara ringkas berkenaan dengan cara pandang kita terhadap ekonomi sekular dan ekonomi Islam. Dan seterusnya, etika dalam pengagihan kekayaan dalam Islam. Jadi dalam mengagihkan kekayaan, dalam mengagihkan sumber-sumber yang terhad ni kepada kemahuan manusia yang terhad, Islam menggariskan dua etika. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nahl, Allah Taala sebut innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Kita biasa dengar ayat ni masa khutbah bagi kaum lelaki. Jadi Allah Taala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat ihsan. Jadi ada dua etika dalam kita menguruskan sumber-sumber kita, menguruskan kekayaan kita. Jadi Islam gariskan yang pertama, kita kena berlaku adil. Dan yang kedua, kita kena ada sifat ihsan. Okey, jadi aspek keadilan mesti ditegakkan dalam memberi ganjaran kepada faktor-faktor pengeluaran. Okey, dalam ekonomi kita ada satu istilah yang dipanggil sebagai faktor-faktor pengeluaran. Faktor-faktor pengeluaran. Jadi faktor-faktor pengeluaran ni adalah dia ada tiga. Yang pertama adalah tanah, yang kedua adalah buruh, dan yang ketiga adalah modal. Ini kita kata macam mana kita peroleh pendapatan daripada sumber-sumber tu. Macam mana manusia dapat pendapatan daripada sumber-sumber tu melalui tiga cara. Yang pertama dari segi tanah, yang kedua dari segi buruh, dan yang ketiga dari segi modal. So sumber tadi dia akan lalu tiga benda ni, sumber-sumber tu. Jadi yang pertama adalah tanah. Maksudnya kalau kita ada tanah tu dijadikan sumber untuk kita keluarkan hasil tanaman, dan hasil tanaman tu kita jual. Jadi ataupun tanah tu kita sewakan tanah. Jadi bila kita sewakan tanah, kita akan dapat duit. Jadi itu hasil sumber pengeluaran yang pertama. Sumber yang kedua adalah buruh ataupun tenaga kerja manusia lah. Contoh kita bekerja sekarang di kerajaan ataupun swasta. Kita kerja, bulan kita dapat gaji. Jadi gaji yang kita dapat tu adalah, kita kata
apa sumber kita dapat duit itu adalah daripada modal kerja yang kita buat. Jadi itu sumber yang kedua, cara kita nak dapat kekayaan ataupun sumber yang terhad. Dan yang ketiga adalah modal. Modal ni maksudnya kita berniaga dan sebagainya, kita jual barang, kita dapat keuntungan. Di situ kita dapat duit. Apa sumber kita dapat duit, keuntungan tu didapat daripada modal. Jadi ada tiga. Ada tiga faktor pengeluaran. Jadi kalau kita nak aplikasi etika keadilan tadi, kita akan dapati bahawasanya dalam kerangka ekonomi ada keadilan diterapkan, di mana kalau ada sewaan ataupun tanah tu disewakan, dia akan berhak dapat duit. Jaga dia dapat untung, ada keadilan di situ. Bila mana dia berusaha keras, dia jual dengan cara yang betul, dia dapat keuntungan. Jadi ini kerangka ekonomi yang biasa, ada keadilan. Tapi Islam, tadi saya sebut Islam menerapkan etika keadilan dan ihsan. Jadi dekat mana ihsan dalam struktur tadi? Di manakah ihsan nak diterapkan? Ihsan ni dia, tadi tu ekonomi sekular, kita tengok pula ekonomi sekular. Dia lalu faktor pengeluaran tadi, yang tiga tadi. Tapi dalam masa yang sama, duit tu juga ataupun semua sumber tu, dia pergi kepada golongan-golongan, kita panggil golongan sekunder, lapisan yang kena berniaga. Tapi lapisan yang kedua ni, contoh ihsan. Yang kedua, sistem faraid. Kita bagi harta kepada, kita ambilkan harta kepada waris-waris yang berhak. Dan yang ketiga, nafkah suami kepada ahli keluarga. Keempat, wasiat waris kepada waris. Yang kelima, wakaf untuk umat Islam ataupun pihak-pihak tertentu. Kelima adalah, yang keenam adalah cukai ni untuk orang awam. Jadi di sinilah ihsan itu dipraktikkan. Bila mana kita ada ihsan, kekayaan tadi tu, dia bukan sahaja tertumpu kepada faktor pengeluaran yang tiga tadi. Dia bukan sahaja pergi kepada orang yang bekerja, bukan sahaja pergi kepada orang yang usaha dan tanah, orang yang berniaga, tetapi semua sumber atau kekayaan itu juga dia bergerak, dia pergi kepada golongan yang disebutkan tadi. Dengan cara tadilah zakat, faraid, nafkah, wasiat, wakaf, cukai, di mana semua ini berdiri atas dasar ihsan. Selain daripada kewajiban seperti zakat, tetapi macam wakaf, wasiat dan sebagainya berdiri atas dasar ihsan. Okey. Jadi kita boleh nampaklah Islam menerapkan dua etika. Keadilan, orang yang kerja mesti dapat duit, dan ihsan. Orang yang kerja dia dah dapat duit, dia akan sedekahkan kepada orang lain, dia akan wariskan harta dia dan sebagainya. Jadi berlaku pengagihan kekayaan kepada dua lapisan masyarakat. Masyarakat yang lalu faktor pengeluaran tadi, dan masyarakat yang kedua yang mendapat kekayaan atas dasar ihsan. Okey. Tanggungjawab untuk tujuan yang murni ini tidak sahaja dibebankan ke atas negara, malah melibatkan rakyat biasa. Jadi kita rakyat biasa pun kita terlibat dalam mengagikan kekayaan tadi, menerusi sedekah dan sebagainya. Okey. Jadi sekarang kita faham dia punya flow dia. Jadi apakah matlamat pengagihan kekayaan dalam Islam? Apakah matlamat sebenarnya?
Jadi yang pertama, mewujudkan sebuah sistem ekonomi yang praktikal. Setiap individu mendapat bahagian masing-masing selaras dengan tenaga dan sumber yang telah dicurahkan. Ini matlamat yang pertama. Kita nak ada sistem ekonomi yang praktikal. Orang yang kerja dia dapat duit dia, dan duit dia disalurkan ke orang-orang susah. Jadi sistem ekonomi masyarakat setempat boleh naik dengan bagus sebab orang susah dibantu dan sebagainya. Dan kedua, setiap individu mendapat hak masing-masing. Saya cakap tadi lah, orang yang sewakan dia dapat sewaan dia, orang yang kerja dia dapat kerja. Jadi individu dia mendapat hak masing-masing. Kalau kita ikut etika yang Islam gariskan, iaitu keadilan. Dan yang ketiga, membasmi penumpuan harta. Membasmi penumpuan harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Dan Rasul Al-Hasyr Allah sebut supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya sahaja di antara kamu. Jadi harta ni dia tak boleh beredar dalam kalangan orang kaya sahaja. Kalau kita tak praktikkan ihsan tadi, kita hanya fokus kepada faktor pengeluaran tadi, hanya orang-orang kaya sahaja yang akan dapat harta. Orang-orang susah ni dia terbeban. Jadi dengan adanya etika yang Islam letakkan tadi, ihsan tadi, kita akan mampu membasmi penumpuan harta. Sebab harta ni dia bukan satu, harta ni kita kata duit lah. Duit ni dia memang bukan satu tujuan, dia satu alat sahaja. Alat untuk kita capai apa yang kita nak, bukanlah tujuan. Sebab ada orang dia suka kumpul duit. Dia suka kumpul duit, dia tak tahu nak buat apa. Bagi dia duit tu satu tujuan. Aku nak duit banyak. Dia tanya nak buat apa? Nanti aku fikirlah. Adalah benda nanti nak buat. Jadi duit bukan macam itu duit. Duit seharusnya digunakan. Ataupun kalau kita simpan, kita tahu untuk apa kita simpan tu. Bukanlah kita nak kumpul harta kita dalam keadaan kita jadikan duit itu sebagai tujuan. Sebab tu kita ada pengharaman menjadikan kita kata macam sudu garpu di rumah tu. Kalau kita guna sudu garpu dalam bentuk emas, tidak dibolehkan. Ataupun mangkuk-mangkuk kita buat daripada emas, tidak dibolehkan. Sebab zaman dulu emas dan perak ni digunakan sebagai duit. Jadi duit ni dia mesti digunakan, dia mesti dalam ataupun mangkuk, dia dekat situ, dia tak boleh bergerak. Jadi emas ni, duit ni diciptakan untuk bergerak, bukan untuk ditumpukan, bukan untuk dikumpulkan. Okay. Jadi itu matlamat yang ketiga. Kenapa kita kena ada pengajian kekayaan dalam Islam? Jadi itu matlamat. Apa pula fungsi dia? Jadi ada beberapa fungsi. Jadi ada 5 fungsi. Yang pertama, merupakan manifestasi rasa syukur atas limpahan nikmat Allah. Jadi dia adalah manifestasi rasa syukur kita. Jadi kita rasa syukur dengan harta kita rasa kita nak sedekah orang. Itu yang pertama. Yang kedua, membebaskan dari kebinasaan, ketakutan dan kesedihan. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan dengan bersikap bakhil, dan baikilah dengan sebaik-baiknya perbuatan kamu kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Surah Al-Baqarah ayat 145. Jadi Allah Ta'ala sebenarnya campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Letaknya adalah jangan kita jadi bakhil. Jadi untuk elakkan kebinasaan, kita kena ada ihsan dalam menguruskan harta kita. Dan yang ketiga, pembersih harta, penyuci dan penenang jiwa. Dia juga satu benda yang boleh membersihkan harta dan menenangkan jiwa kita. Jiwa kita rasa tenang kalau kita buat baik. Tak ada lagi orang yang buat baik, jiwa kita rasa susah. Kalau kita tengok orang-orang baik, kita rasa dia tenang je, macam tak ada masalah. Itu ciri-ciri orang baik yang kita, ataupun ciri-ciri selalunya orang yang baik ni, dia rasa hidup dia tenang. Walaupun dia ada masalah, dia tenang.
sebab dia buat benda baik. Jadi kalau kita nak ketenangan jiwa, kita kena bersihkan harta, kita kena agihkan kekayaan kita. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, ambillah dari harta mereka menjadi sedekah, supaya dengannya engkau membersihkan mereka daripada dosa dan mensucikan mereka dari akhlak yang buruk. Surah At-Taubah ayat 103. Jadi kita bersihkan harta, kita tenangkan jiwa kita. Dan yang keempat, meneguh kedudukan di muka bumi. Jadi meneguh kedudukan di muka bumi ini maksudnya kita meneguhkan kedudukan kita sebagai manusia lah. Sebagai manusia ni kita diberi amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita luruskan kekayaan sebaiknya. Jadi kita kena gunakan dengan agihkan sebaiknya. Yang kelima, melipat gandakan rezeki. Of course, harta kita tahunlah ni, walaupun atas kertas matematik ni, kalau harta kita keluarkan, kita berkurang, tapi Allah dan dia akan melipat gandakan rezeki. Ini semua berkaitan dengan teori ataupun kita kata kenapa penggagihan kekayaan itu perlu ada. Jadi sekarang kita nak masuk tentang pengagihan kekayaan itu secara detail. Jadi kita bahagikan dulu. Dalam Islam, macam saya sebutkan tadi, kalau kita agihkan kekayaan, kita akan pergi kepada faraid, wasiat, sedekah dan sebagainya. Tapi kita hidup dalam satu negara. Macam mana kalau orang bukan Islam nak agihkan kekayaan dia? Sebab orang Islam dia kena bayar zakat, wakaf dan sebagainya. Tapi orang bukan Islam, dia tak ada sedekah, dia tak ada wakaf. Macam mana dia nak agihkan kekayaan dia? Jadi dalam satu sistem yang di mana zaman dulu di mana negara itu ada satu negara Islam dan orang bukan Islam ada dalam negara itu. Jadi orang bukan Islam dia kena ikut sistem negara Islam. Jadi zaman dulu orang bukan Islam, kita ada satu atau dua, ada banyak, tapi saya akan sebutkan beberapa. Yang pertama, satu konsep yang dipanggil sebagai jizyah. Okay. Ini sistem pengagihan kekayaan untuk orang bukan Islam yang diartikan pada zaman kegemilangan Islam, satu tempoh yang dahulu. Okay, sekarang saya akan masuk berkaitan dengan jizyah. Okay, jizyah ni dia tak ada sebelum zaman Nabi lagi. Jizyah ni kalau kita nak faham, jizyah ni dalam bahasa Melayu dia lebih kurang macam Ufti kalau zaman kegemilangan Empire Melaka dulu yang di mana kalau satu negara dia takluk negara yang lain tu kena bayar ufti dekat negara yang takluk dia. Kena persembahkan emas dan sebagainya, kena bayar ufti. Jadi jizyah ni dia ada 10 zaman lagi. Jadi bila mana Nabi datang, Nabi teruskan juga jizyah ni, ufti ni, tapi dengan cara yang tersendiri, kena dengan konsep yang Islam terapkan. Jadi jizyah ni adalah definisinya, dia ada banyak definisi. Antara definisinya adalah yuran yang dikenakan kepada orang kafir atau orang bukan Islam yang menetap di negara Islam. Jadi orang bukan Islam, kalau dia menetap dekat negara Islam, dia kena bayar, panggil yuran lah senang, bayar yuran, kena bayar yuran kepada pemerintah Islam. Sebab kalau dia bayar, dia akan dapat satu jaminan perlindungan kehidupan hidup dalam negara itu. Sebab negara itu asalnya negara orang bukan Islam, kemudian Islam datang, Islam takluk negara itu. Jadi apa pemerintah Islam buat? Dia kenakan bayar yuran kepada orang bukan Islam yang duduk di negara itu. Okey. Dan kalau kita ikut sejarah, asalnya jizyah ni dia hanya dikenakan kepada pemerintah. Contoh, saya tawan satu negara ni, negara A, yang kena jizyah ni pemerintah je yang bayar jizyah. Tapi kemudian pada zaman Umar Al-Khattab, Umar kenakan jizyah ni kepada individu. Maksudnya setiap individu tu kena bayar. Okey. Kenapa diorang ni kena bayar? Sebab kalau kita tengok,
orang-orang Islam yang duduk di negara Islam, dia ada beberapa syarat yang dia kena follow lah. Dia kena ada syarat-syarat dia. Okay, orang bukan Islam yang duduk dalam negara Islam, kita panggil sebagai kafir zimmi. Kalau kita dengar orang sebut dalam konteks politik sekarang yang tak kena, dia ada satu istilah kafir zimmi. Zimmi ni kafir yang dia berdamai lah, dia hidup dalam negara Islam, dia tidak memerangi Islam. Okay. Kafir zimmi ni dia ada syarat-syarat dia lah. Dia tak boleh sebut Al-Quran dengan tujuan untuk mempersendakan, dia tak boleh sebut Nabi dengan tujuan untuk mempersendakan atau mempersendakan. Secara mudah dia tak boleh nak hina Islam dan sebagainya. Okay. Tapi kita kena tahu jizyah ni dia bukannya asalkan dia bukan orang Islam dia kena tak. Dia bukan itu dia punya tujuan. Sebab ada orang-orang yang dikecualikan daripada jizyah ni. Antaranya orang-orang yang tak mampu untuk pergi perang. Contohnya seperti kaum perempuan, anak-anak yang belum dewasa, orang tua yang lanjut usia, orang yang lumpuh, cacat, fakir dan sebagainya. Jadi memang jizyah ni hanyalah akan dikutip daripada orang-orang bukan Islam yang berkemampuan. Jadi orang-orang yang tak berkemampuan dia tidak diikuti. Okey. Jadi jizyah ni bila saya cakap dikenakan kepada orang bukan Islam, maksudnya orang Islam dia tak kena bayar. Jadi orang Islam dia bayar apa? Jadi orang Islam kita ada zakat, wakaf. Jadi orang Islam pada kita itu dia akan bayar zakat ataupun wakaf. Manakala orang bukan Islam dia akan bayar jizyah. Dia akan bayar jizyah. Okey. Jizyah ni ulama berbeza pendapat sama ada dia dikenakan untuk sebahagian orang kafir sahaja ataupun semua orang kafir dalam negara itu. Tapi pendapat yang kuat mengatakan semua orang kafir dalam negara itu dikenakan jizyah. Jadi bila mana orang kafir ni bayar jizyah, orang Islam pada ketika itu dia kena jaga kehormatan, jaga kemuliaan, jaga hak orang kafir dalam negara itu. Sebab zaman dulu kalau satu negara ditawan negara yang lain, orang dalam negara yang ditakluk dia diperlakukan seperti hamba, macam sekali nak buat apa. Yang perempuan dirogol dan yang lelaki dibunuh dan sebagainya. Tapi Islam pastikan supaya orang-orang kafir itu dipelihara. Dan orang kafir itu dia ada hak untuk duduk, dia ada hak untuk memiliki tanah, dia boleh wariskan tanah dia dan sebagainya. Dan kalau orang kafir zimmi itu dia tak mampu nak bekerja, dan bahkan orang kafir itu kalau dia tak mampu nak kerja, dia berhak untuk dapat duit daripada Baitul Mal. Kerajaan akan bantu orang-orang kafir pada ketika itu, bantu kalau dia tak mampu. Dan kalau dia sebenarnya kena bayar jizyah, tapi dalam keadaan itu dia tak mampu dan dia meninggal dunia. Bila dia meninggal, kalau kita ikut logik lah, waris lah yang kena bayar jizyah tu. Tapi dia terhenti setakat orang tu saja, waris dia tak perlu bayar. Dan kalau orang yang kena bayar jizyah tu dia masuk Islam, automatik jizyah dia dah tak bayar-bayar sebab dia dah masuk Islam. Jadi banyak kriteria ataupun ciri-ciri jizyah ni yang kita nampak adil dia Islam itu. Dan kalau kan tadi saya cakap kalau jizyah ni dibayar untuk dapat perlindungan. Tapi andai kata negara pada ketika itu tak mampu nak lindung orang-orang kafir ni. Macam orang kafir ni diserang musuh dan sebagainya, kerajaan berhak untuk pulangkan balik. Kerajaan kena pulangkan balik jizyah yang orang kafir bayar tu. Dia kena pulang balik sebab dia tak mampu nak bagi jaminan. Dan satu lagi, kenapa orang kafir ni perlu bayar jizyah? Bukanlah sebab material semata-mata. Bukan sebab
kita nak duit daripada orang kafir. Bukan itu tujuan utama dia. Antara tujuan di pembayaran jizyah ni adalah sebab zaman dulu negara Islam, tentera-tentera adalah daripada orang-orang Islam, dan orang-orang Islam pada ketika itu wajib untuk join tentera untuk pertahankan negara. Tapi orang kafir ni dia tak wajib join. So bila dia tak wajib join, apakah kontribusi dia terhadap negara adalah dengan dia bayar jizyah. Dengan bayaran jizyah tu, bolehlah dia untuk gunakan untuk beli senjata dan sebagainya untuk tujuan menjaga keselamatan negara. Jadi orang Islam pergi berperang, orang kafir pada ketika itu dibayar jizyah. Dan ada ulama menyebut, Yusuf Al-Qaradawi sebut mengenai hal ini, di mana kalau jizyah ni dikutip, dia adalah tujuannya untuk menghalang kerosakan yang lagi besar. Apakah kerosakan? Dia ada kerosakan lah, maksudnya orang kafir dia tak beriman kan. So kesyirikan yang kekufuran yang dia buat tu adalah satu kerosakan untuk tahu akidah dia. Tapi dia menghalang kerosakan yang lagi besar. Sebagai contoh, kalau kita bunuh atau orang Islam bunuh orang kafir pada ketika itu, memang sah-sah orang kafir itu, kalau ikut hukumnya dia akan masuk ke neraka sebab dia tidak mati dalam keadaan iman. Tetapi kalau dia tidak dibunuh tapi dia disuruh bayar jizyah, ada kemungkinan pada masa akan datang orang kafir itu dia tengok keadilan Islam, keindahan Islam. Jadi dia mungkin akan mula-mula rasa senang dengan Islam dan lambat laun dia akan masuk Islam. Jadi memandangkan kepada tujuan itu, tidaklah dibunuh orang-orang yang kafir ini, malahan hanya disuruh untuk membayar sahaja. Mudah-mudahan mereka akan rasa Islam ini mudah dan mereka akan masuk Islam lah. Akhirnya dia akan masuk Islam. Jadi itu antara hikmah kenapa disuruh untuk bayar jizyah. Okey. Jadi itu sedikit sebanyak berkaitan dengan jizyah lah. Dan orang yang bayar jizyah ni, sebab kadang-kadang kan, kalau dia tak bayar apa-apa, orang yang Islam pada ketika itu, dia kan bayar zakat kan, ataupun dia kena masuk tentera, dia akan rasa, alah kau bukan bayar apa-apa pun, duduk sini, macam tu kan. Kau duduk sini, duduk saja je, tak bayar apa-apa pun, jangan bising-bising, contoh kan. So bila orang kafir ni dia bayar, dan orang Islam pun bayar, jadi ada tidak ada faktor nampak macam orang asing dalam negara ini, hidup dalam satu negara, satu masyarakat yang semua orang kontribut untuk negara. Jadi itu sedikit sebanyak berkaitan dengan jizyah. Jadi kita akan sambung berkenaan dengan kharaj pula ataupun usyur di sesi akan datang. Macam mana sistem pengagihan untuk orang bukan Islam. Jadi itu sahaja daripada saya untuk kali ini. Sekiranya ada soalan boleh bertanya selepas ini. Ada soalan ke sebelum saya tutup? Tak ada? Kalau tak ada, qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.